Turun akan neraka Allah, rindu akan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah tuan-tuan dan puan-puan dapat menikmatinya? Sudahkah tuan-tuan dan puan-puan dapat menikmatinya? Kita baca Quran dengan banyaknya, kita bertadarus di masjid, di rumah, secara peribadi. Sudahkah dapat kita membersihkan pemikiran kita daripada nasionalisme, daripada kapitalisme, daripada komunisme, daripada sosialisme, daripada Jabariyah, daripada Qadariyah, daripada Mu'tazilah, daripada Syiah, dan apa-apa kefahaman yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kita membaca ayat itu berulang-ulang kali. Kalau terlupa, maka kita kembali kepada ayat yang mula-mula. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Walaupun kita dah membaca seluruh Al-Quran 6236 ayat, tetapi kita kembali kepada ayat yang awal, yang mana kita yakin bahawa Al-Quran itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Tiada syak lagi dan sempurna Al-Quran itu dan menjadi petunjuk kepada semua orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, tuan-tuan, bukan orang Islam, bukan sekadar orang beriman, orang bertakwa. Sudahkah bersih pemikiran kita? Sudahkah bersih hati kita? Kita berzikir terlalu banyak. Sudahkah kita ingat Allah terlalu banyak dalam seluruh kehidupan kita? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini persoalan yang serius. Kerana bila mana kita menyembah Allah dengan sembahyang yang banyak, dengan Quran yang banyak, dengan zikir yang banyak, dengan dakwah yang banyak, dengan sedekah yang banyak, dengan perjuangan yang tak terkira banyaknya dan sungguh-sungguhnya, kalau kita tidak mencapai matlamat yang Allah hendak daripada kita, maka semuanya itu adalah kosong belaka. Apakah seronoknya seseorang yang menanam pokok tetapi tidak mendapat hasil? Sedangkan kita telah memberi masa yang terlalu banyak untuk mencari benih pokok. Kita terpaksa mencari tanah yang subur. Kita terpaksa mencari baja yang terbaik. Kita terpaksa menjaga pokok itu daripada serangga-serangga perosak. Setelah kita tunggu bertahun-tahun lamanya, rupa-rupanya pokok yang kita harapkan itu tidak menghasilkan apa-apa buah pun. Apakah kita lakukan terhadap pokok itu? Maka Tuan Haji dah beri jawapan kepada saya, iaitu kita tebang dari pokok. Apa bukti bahawa amal kita ini tak sampai kepada Allah? Tuan-tuan tengoklah dalam TV3 Anugerah Syawal. Saya malu dengan istilah itu, sebab anugerah ni, tuan-tuan, gifted. Adakah Anugerah Syawal itu dengan cerita lahir? Dan adakah layak kita ini untuk menyambut hari raya, sedangkan hari raya adalah sambutan untuk orang-orang yang bertakwa? Sudahkah saya dan tuan-tuan dan puan-puan bertakwa? Apa tanda gagal? Syawal, masjid kurang, jemaah kurang, pengajian kurang, dakwah kurang, sumbangan pun kurang. Ini setiap tahun kita sebut. Kita rasa hari ini kita dah berjaya, sebab kita dapat penuhkan masjid ini sampai di hujung sana. Kita dapat penuhkan tabung-tabung kita. Kita memenuhi tazkirah-tazkirah yang diberikan. Tapi nak tahu kejayaannya selepas hari raya. Kalau masih ditakut lama, maka jangan mimpilah Allah nak beri kemenangan. Kerana kemenangan itu diukur dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat, tuan-tuan, apabila bertemu
soalan-soalan yang bermain di antara mereka ialah mereka bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang Islam, mereka berbicara tentang iman, mereka berbicara tentang takwa. Sehingga mereka seolah-olah tiada masa lagi membicarakan tentang dunia. Seolah-olah mereka ini sudah tidak perlukan dunia, walaupun sebenarnya mereka masih memerlukan dunia. Ini gambaran secara umum, yang mana mereka ni kalau ramai di dalam masjid, kalau orang lalu di tepi masjid itu sehingga orang tak tahu bahawa ada ramai yang di dalam masjid. Karena kalau mereka membaca Al-Quran pun suara mereka tak kelihatan kedengaran di luar. Kalau mereka berzikir pun orang tak tahu bahawa mereka sedang berzikir. Tetapi bila kita masuk ke dalam masjid, rupa-rupanya terlalu ramai sahabat-sahabat dalam masjid yang sedang membaca Al-Quran, yang sedang berzikir, yang sedang bertafakur, yang sedang solat sunat. Inilah sifat sahabat yang dikatakan secara umumnya adalah hasil daripada takwa. Maka kalau kita lihat secara umum, adakah ketakwaan telah kita capai sepanjang-panjang Ramadan ini? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang hampir dengan dia selalu terbau bakar daripada mulut dia. Adakah mulutnya terbakar? Tidak, tuan-tuan. Melainkan hatinya terbakar kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang takut kepada Allah. Apa yang ada dalam hati kita, yang kita isi dengan memuji dan memuja Allah setiap malam, sudahkah datang takut kita kepada Allah, yang Allah itu maha berkuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah boleh memati dan menghidupkan kita. Apa jaminan bahawa kita ini boleh hidup lagi di malam ini? Apakah jaminan bahawa kita masih sempat untuk menyambut Aidilfitri? Sehingga orang-orang beriman dan bertakwa itu dalam hatinya cemas dengan Allah, bimbang dengan Allah, takut amal tidak diterima oleh Allah, terasa berdosa sesama manusia, sehingga orang mengatakan dia seorang yang sudah tidak pedulikan orang, selalu mengasingkan diri, selalu menyepikan diri. Tetapi bukan itulah matlamatnya, kerana hatinya itu sudah dipenuhi dengan takut kepada Allah. Dia bimbang kalau bersama dengan manusia, suatu bicara dengan manusia akan menyebabkan dia lupakan Allah. Sudahkah tuan-tuan mencapai ini? Inilah sifat hati Sayyidina Abu Bakar. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar apabila terminum susu yang dikira subhat, maka dia jolok keluar. Begitu bila datang makanan yang subhat kepada dia, dia jolok keluar. Sehingga hambanya mengatakan kepada dia, kenapalah kau nak bersusah payah, wahai Sayyidina Abu Bakar? Dia kata, aku sanggup mati asalkan yang subhat itu tidak masuk dalam diri aku. Bila mana yang subhat itu masuk dalam diri aku, bermakna hati aku akan mati. Hati yang mati tak dapat kenal Allah. Hati yang mati tak sensitif dengan dosa. Hati yang mati sudah tidak dapat mengenal Allah lagi. Hati yang mati sudah tidak gerun dengan neraka Allah. Hati yang mati sudah tidak rindu dengan syurga Allah. Wahai sahabat-sahabat sekalian, selama ini kita beramal, apakah keputusannya? Apakah hasilnya? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setiap malamnya berjalan melihat-lihat dan meninjau-ninjau keadaan rakyatnya. Ada satu peristiwa yang hebat dan banyak lagi. Cuma saya nak bawa dua kisah Sayyidina Umar yang tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar. Bila dia berjalan, dia mendengar perbualan antara seorang tua dengan anaknya yang bernama Fatimah. Mereka ini adalah orang yang menjual susu di pasar. Maka ibunya mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, apa kata kalau kita kurangkan susu ini dan kita tambah dengan air, supaya kita dapat mengauk keuntungan yang lebih daripada biasa.
Maka kata anaknya, kita tidak boleh buat begitu. Itu sudah tidak amanah. Maka ibunya kata tiada siapa pun yang melihat. Maka anaknya berkata, bahawa walaupun orang tidak melihat, tetapi dapatkah kita lari daripada penglihatan Allah? Inilah takwa. Inilah takwa, tuan-tuan. Kita orang sembahyang, kita baca Quran, kita berzikir, kita bertahajud, kita memburu Lailatul Qadar, tapi kita masih penipu, kita masih lagi tidak amanah, kita masih lagi rasuah, kita masih lagi menyeleweng. Amalan kita itu semua dikira batal dan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang agaknya pada malam ini yang berani menjamin bahawa amal dia diterima oleh Allah? Sila angkat tangan. Seumpama siapa yang berani mengatakan bahawa salah seorang dari kita akan selamat melintas titik sirat, sedangkan melintas titik sirat itu setiap kali melintasnya 1000 orang. 1000 orang akan mendaki titik sirat, mendaftar waktu titik sirat. Seorang sahaja yang Allah akan pilih untuk selamat sewaktu melintas titik sirat. Bermakna 999 orang semua akan jatuh ke bawah. Yang di bawah itu bukan ada tilam yang empuk, melainkan di bawah itu ada api neraka Allah yang sampai ke dasar selama 70 tahun baru sampai. Siapa berani angkat tangan bahawa waktu itu dia yang selamat? Umpama malam ini kita dalam masjid muslimin muslimat, kalau malam ini kita ni melintas titik sirat, Allah beritahu kepada kita seorang je yang selamat. Siapa berani kata dia yang selamat? Kalau kita ingat ini, kita tafakur setiap masa di mana sahaja, bagaimanakah hati kita dengan Tuhan? Orang yang sensitif hatinya dengan Tuhan, itulah orang yang bertakwa, kerana dia sentiasa menjaga hubungannya dengan Tuhan dan menjaga hubungannya sesama manusia. Maka daripada peristiwa itu, Sayyidina Umar yang mendengar perbualan dua anak beranak ini, maka telah menjadikan anak perempuan orang itu sebagai menantunya kepada Abdullah. Tuan-tuan lihat, hasil takwa itu maka dapatlah anak yang bernama Abdul Aziz. Maka daripada Abdul Aziz itu dapatlah anak yang bernama Umar, yang dikenali sebagai Umar Abdul Aziz, karena asalnya daripada sumber takwa, di hujungnya menjadi takwa. Sebab dalam pemerintahan Umar Abdul Aziz, selama 2 tahun kita boleh melihat kemuncak ketakwaan, bila mana serigala ini langsung tidak memakan kambing. Sehingga rakyat boleh tahu bahawa waktu itu Sayyidina Umar inilah pemerintah yang adil, yang kerana keadilannya itu telah mendatangkan berkat di dalam pemerintahannya. Dan bagaimanakah orang tahu bahawa Sayyidina Umar telah mati? Bila mana orang melihat serigala makan kambing. Maka dia kata ini mesti menunjukkan bahawa pemimpin kita telah tiada lagi di atas muka bumi ini. Inilah hebatnya dengan takwa. Apakah lagi ketakwaan Sayyidina Umar Al-Khattab, yang sewaktu malamnya dia berjalan-jalan, maka dia melihat ada seorang perempuan yang memasak batu untuk makan anaknya. Maka dia tanya kepada perempuan itu, kenapa kamu masak batu? Dia kata kerana tidak ada apa-apa untuk dimakan. Kenapa kamu masak batu? Kerana batu ni tidak akan masak. Ini cuma nak memotivasi anak dia supaya menunggu dan menunggu, seolah-olah ada benda yang nak dimakan, sebenarnya langsung tiada makanan. Maka Sayyidina Umar, dia kembali ke gudang, mengambil sumber makanan, nak dibawa oleh pembantunya Aslam, tetapi tak dibenarkan oleh Sayyidina Umar. Kerana Sayyidina Umar kata, kalau kamu yang bawa, esok di akhirat, apa aku nak jawab di hadapan Tuhan? Sedangkan akulah pemimpin sewaktu itu. Mana takwa kita? Mana takwa kita yang kita nak tonjolkan kepada Allah Subhanahu? Yang setiap hari kita ni menyembah Allah Ta'ala, apa yang kita sebut? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang kita rukuk kepada Allah, yang kita sujud kepada Allah. Mana takwa kita? Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab memasakkan makanan itu sendiri dan menyediakan makanan itu untuk
suap kepada budak yang kelaparan ini. Sehinggalah perempuan itu dia berkata kepada Saidina Umar dalam keadaan dia tak kenal Saidina Umar. Dia kata, alangkah indahnya kalaulah khalifah Saidina Umar begini wataknya. Sedangkan dia tak sedar bahawa yang sedang menyediakan makan minum dia itu adalah khalifah. Dan hebatnya takwa Saidina Umar, kerana dia mencari kerajaan Allah Ta'ala. Walaupun orang itu tak kenal dia, maka tidak pula dia memperkenalkan diri dia. Tidak pula dia mengatakan akulah Saidina Umar. Tidak. Melainkan dia diam saja. Bermakna perempuan ini tak tahu sampai kesudahannya siapakah yang telah menjamu dia makan pada malam ini. Ini takwa. Bagaimana ketakwaan Saidina Uthman Al-Affan? 49 hari tuan-tuan dikepung oleh musuh-musuhnya. 49 hari tuan-tuan rumah dikepung. Dia duduk hanya membaca Al-Quran, sehinggalah dia diracun, sehinggalah dia jatuh tersungkur mati di atas Al-Quran. Saidina Uthman ni seorang yang sangat pemalu. Rumahnya pintu jarang dibuka, bukan tak suka dengan orang, kerana malunya Saidina Uthman, seperti mana malunya juga dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takwa. Saidina Ali dikenali sebagai bapa kepada fakir miskin. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia jaga janda-janda, dia jaga anak-anak yatim, dia jaga orang-orang miskin. Setiap malam membawa sendiri guni-guni gandum diletakkan di hadapan pintu rumah. Orang pun tak tahu siapa yang berikan. Sehinggalah bila Saidina Ali sudah tiada di atas muka bumi, barulah mereka sedar, rupa-rupanya selama ini yang telah menghantar makanan itu ialah Saidina Ali. Inilah secepis kisah tuan-tuan yang boleh kita kongsikan bersama, untuk difikirkan bersama. Kalau kita tak boleh mencapai tahap 100% seperti sahabat, setidak-tidaknya menuju jalan untuk menjadi takwa. Kalau tidak bertakwa, sekurang-kurangnya menuju jalan takwa untuk mendapat bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakhirnya Ramadan, Nabi kata celakalah kepada mereka yang tidak mendapat pengampunan di atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya di sisi Allah. Tuan-tuan, satu perkataan yang berat, tuan-tuan. Celakalah kepada mereka yang tak mendapat pengampunan Allah. Kenapa Nabi menyebut begitu? Kerana Ramadan inilah peluang yang terbaik. Di waktu bilakah lagi kita sembahyang begitu banyak melainkan Ramadan? Di waktu yang lain manakah yang kita baca Quran bukan begitu banyak melainkan Ramadan? Di waktu yang lain yang manakah yang kita istiqamah bertahajud di setiap malam melainkan Ramadan? Di waktu yang lain yang manakah yang kita sungguh-sungguh bersedekah dengan banyaknya melainkan Ramadan? Kalau tak dapat juga pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rugilah kita dunia dan akhirat. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan? Terlalu banyak. Kalau nak dibanding dengan sahabat yang hanya tak sengaja melihat aurat isteri kawannya pun telah rasa berdosa yang sangat-sangat, sehingga rasa seperti gunung menghempap dirinya. Wahai Tuhan, aku tak layak untuk syurga-Mu. Wahai Tuhan, aku tak sanggup untuk menempuh api neraka-Mu. Dari itu, wahai Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun segala dosa-dosa yang besar. Bukan dia tak nak syurga, dia rasa tak layak kerana sudah tak sengaja memandang aurat isteri kawan dia. Tuan-tuan lihat peti ajaib dekat rumah kita dalam program Anugerah Syawal. Bukan tak sengaja tuan-tuan, aurat terang-terangan dipamerkan supaya kita mencemarkan semua amal kita di hujungnya. Kita dengan rela hati membuka mata kita
bahawa orang yang di hujungnya mendapat habuan begitu, maka dia dikira gagal dalam Ramadan. Tak perlu tanya kepada orang lain, melainkan kita menilai diri kita sendiri. Bila mana kita membiarkan mata kita melihat aurat orang tanpa kita rasa berdosa dan bersalah di sisi Allah Ta'ala, tiada apa-apa yang patut kita banggakan di atas semua amal yang telah kita bersungguh-sungguh sepanjang Ramadan ini. Percayalah, kalau orang tak sengaja begitu perasaannya, apa perasaan kita? Tiada perasaan? Rasa seronok? Rasa tak berdosa? Rasa tak bersalah? Walaupun itu adalah dosa. Kita nilailah sendiri. Tepuk dada, tanyalah iman kita. Itu sebab bila Ikrimah bin Abu Jahal, bila dia kembali kepada Nabi SAW, dalam sirah tuan-tuan, Nabi tuan-tuan sampai tak sempat nak ikat kain serban tuan-tuan. Nabi yang mulia tuan-tuan, Rasulullah SAW, bila dengar datangnya Ikrimah untuk beriman, sebab Ikrimah ni pun kita kena faham siapa bapa dia, Abu Jahal. Yang Nabi nak Abu Jahal beriman, tak dapat Abu Jahal dapat Ikrimah pun tak mengapa. Bila Ikrimah datang nak menyatakan keimanan dia, terlalu gembiranya Nabi ni sampai Nabi terlupa nak ikat kain serban tuan-tuan. Macam mana cinta dan sayangnya Nabi SAW terhadap umatnya. Sallallahu wasallam alaihi. Adakah kita hanya pandai menyebutnya atau sengaja kita bermain-main dengan kalimah-kalimah tanpa ada rasa cinta itu di dalam hati kita? Saya dan tuan-tuan dan puan-puan akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kalau kita hanya pandai melafazkan kalimah-kalimah selawat tetapi tidak ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin kita dikeluarkan daripada neraka Allah untuk masuk syurga Allah Taala kalau tanpa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin kita nak selamat melintas titik sirat kalau tanpa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin kita nak lepas waktu keadaan yang begitu gentir di padang mahsyar tanpa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan jawab sendiri. Saya jawab sendiri. Itu sebab sewaktu Ikrimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah tuan-tuan, orang yang benci Islam, orang yang benci Allah, orang yang benci Rasul, orang yang menghalang kerja-kerja dakwah Nabi beriman. Bagaimana perasaan Nabi? Satu orang yang memusuhi Islam, malam ini dia datang menyerah diri untuk Islam. Apa perasaan tuan-tuan? Sehingga Nabi yang kata kepada dia, kamu ulangi lagi kalimah ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila dia mengulangi, Nabi kata, kamu ulang lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi kata kepada dia, sudah. Nabi kata kepada dia, kamu mintalah apa-apa yang kamu nak minta. Maka Ikrimah kata, wahai Rasulullah, aku minta engkau tolonglah mohonkan keampunan untuk aku, ya Allah. Satu orang yang memusuhi Islam, yang benci dengan Islam, Rasulullah angkat tangan, doa di depan dia, teman-teman. Doa di depan dia. Wahai Allah, engkau ampunilah Ikrimah. Wahai Allah, keampunilah segala dosa-dosa Ikrimah sewaktu mengganggu perjalanan dakwahku, sewaktu dia mencerca aku, sewaktu dia menghina aku, sewaktu di depan aku, ataupun sewaktu di belakang aku. Ya Allah, kau ampunilah Ikrimah. Amin ya Allah. Depan Ikrimah tuan-tuan, depan Ikrimah Rasulullah mohon ampun. Tentu sahaja segala dosa-dosa Ikrimah ini telah diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminan dosa-dosa kita terampun?
dalam keadaan kita meninggalkan maksiat, kemudian kita melakukan lagi maksiat. Kita mengatakan benci kepada dosa, tapi kita mengulangi dosa. Kita minta kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni, tapi kita menempuh jalan-jalan dosa. Kita istighfar, astaghfirullahalazim, tapi kita menempuh jalan-jalan dosa. Ikrimah ni untung tuan-tuan. Akhirnya dia kata, setiap apa yang telah aku belanjakan untuk memusuhi Islam, bermula hari ini aku akan beri sumbangan yang berlipat kali ganda lagi untuk membantu Islam. Dalam setiap masa-masa aku yang lampau telah memerangi Islam, aku akan berikan seluruh masa-masa aku untuk diberikan kepada Islam. Sehinggalah dalam sejarahnya akhirnya dia syahid dalam perang Yarmouk, satu perang yang besar. Sewaktu itu bersama dengan dia ialah Suhail. Seingat saya Suhail yang juga syahid bersama dengan dia. Ada orang berikan air kepada dia sewaktu dia luka parah. Maka dia melihat Suhail. Dia berikan air itu kepada Suhail. Suhail pun tidak mahu akan air itu melihat kepada orang lain, sehingga mereka mati syahid. Dia lihat kepada badan Ikrimah ada 70 bekas tikaman sewaktu perang itu. Bermakna Allah terima dia. Adakah Allah terima kita? Allahu Rabbi. Boleh jadi Allah tak terima kita. Tak percaya Rabu besok dah tak ada lagi dah tarawih, melainkan besok menunggu nak menyambut hari raya. Malamnya kita bukan penuhi dengan takbir, kita penuhi dengan lagu raya. Malaysia ada lagu raya, Mekah tak ada lagu raya, Madinah tak ada lagu raya, Malaysia ada lagu raya. Itu tanda kita sudah tak diterima oleh Allah. Sebenarnya kemuncak daripada ibadah kita, walaupun hari ini di hujung tarawihnya, besoknya itu ialah keputusan kepada kita. Kalau besoknya kita masih lagi boleh beramal, boleh menyerah diri, boleh sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Ta'ala, itulah tanda kita berjaya dan layak untuk menyambut hari raya besok. Cubalah kita duduk dalam kedudukan. Yang keduanya tuan-tuan, yang terakhir, saya dah sebut berulang dari tadi, bermakna sepanjang-panjang kita beramal itu untuk dapat takwa. Saya ulang semula, kalau saya tak dapat takwa, tuan-tuan tak dapat takwa, puan-puan tak dapat takwa, ampun maaf cakap, memang gagal. Apakah takwa? Takwa itu ada tolak campur, ada matematik dia. Orang Islam dia campur dengan iman, jawapannya takwa. Ada orang Islam dia tak beriman, batal Islam dia. Ada orang beriman, pastinya Islam. Tetapi nak mencapai taraf yang lebih tinggi lagi di sisi Allah Ta'ala, seperti mana yang Allah janjikan dalam banyak ayat-ayat tentang takwa, tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Keputusannya mesti takwa. Jadi apakah takwa? Adakah takut kepada Allah semata-mata? Tuan-tuan, takwa ini ada dua. Satu, rasa bertuhan. Satu lagi, rasa kehambaan. Apakah rasa bertuhan? Rasa bertuhan itu ialah akhlak kita dengan Allah. Dan kita dah sebut sebentar tadi, apakah akhlak kita dengan Allah? Cintakan Allah, malu kepada Allah, takut kepada Allah, rindukan Allah, rasa diawasi oleh Allah. Kalau perasaan ini tidak datang dalam hati kita, tak ada rasa apa-apa, maknanya tiada rasa bertuhan. Satu lagi ialah rasa kehambaan. Rasa kehambaan itu rasa lemah, rasa berdosa, rasa hina diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala sesama manusia, pemurah,
tawaduk, berlapang dada, boleh bertolak ansur, tidak berkira, dan banyak lagi amal-amal yang baik berkaitan sesama manusia. Maka itulah takwa, sehingga lahirnya rasa bertuhan dan rasa kehambaan. Seumpama pokok yang ditanam, hasilnya ialah buah, dan buah itu mesti ada rasa. Rasa yang kita nakkan daripada buah itu ialah rasa yang lazat, sehingga kita nak makan lagi. Malah orang lain pun nak tumpang sana. Begitulah amal kita. Bila dia menghasilkan buah, buahnya ialah takwa. Apakah rasa takwa itu? Rasa bertuhan dan rasa kehambaan. Jadi marilah kita nilai diri kita sepanjang-panjang 30 kali mendengar tazkirah. Harap-harap apa yang saya berikan pada malam ini dapat jawapan bahawa apa yang kita inginkan, yakni merasa hamba Allah yang berdosa dan sentiasa memohon keampunan. Dan apa yang kita inginkan, yakni ketakwaan di sisi Allah Ta'ala. Allahu waliyul muttaqin, wa man yattaqillah, lupa ayat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wattaqullah wa yu'allimukumullah, wattaqullah min amrihi yusra. Dan banyak lagi ayat-ayat berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu janji Allah Ta'ala. Jadi marilah kita sama-sama mencari takwa, mencari redha Allah, sungguh-sungguh serius dengan Allah Ta'ala. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Serius. Apa serius itu? Hendaklah kita ni bersungguh-sungguh bermujahadah. Kalau kita serius dengan Tuhan, maka Tuhan buka jalan untuk kita. Selagi itulah, kalau tidak serius dengan Tuhan, masalah yang berlaku di dunia dan masalah yang berlaku dalam negara ini pun tidak mungkin akan dapat diselesaikan. Percayalah dan yakinlah, janji Tuhan itu benar. Dengan takwa Allah datangkan bantuan. Jadi cukuplah sekadar itu. Saya ni kira rezeki datang di hujung. Tak, memang hari ni saya kosong, tak pergi mana-mana. Jadi